Pengenalan tamadun Cina. Tamadun Cina telah menunjukkan peningkatan yang begitu mengagumkan dalam pelbagai bidang, iaitu pemerintahan dan pentadbiran, sistem ekonomi, teknologi, intelektual dan pendidikan. Dari segi aspek pendidikan mengalami peningkatan yang pesat semasa zaman pemerintahan dinasti Qin dan dinasti Han. Lokasi dan perkembangan tamadun Cina. Tamadun Cina muncul di sekitar lembah Sungai Huanghui. Lembah ini sangat subur dengan berkedudukan strategik sebagai pusat kerajaan pada zaman dinasti Qin dan dinasti Han. Pada zaman dinasti Qin, Maharaja Shi Huangdi berjaya menyatukan Cina. Kestabilan politik membolehkan Maharaja Shi Huangdi melakukan peningkatan dalam bidang ekonomi dan sosial. Akhir sekali, pada zaman dinasti Han pula, Maharaja Han Wudi membuka laluan sutera yang telah meningkatkan kegiatan perdagangan, pentadbiran dan sosial dalam tamadun Cina. Pendidikan dalam tamadun Cina bermula pada zaman dinasti Han dan berkembang pada zaman dinasti Zhou. Antara ahli falsafah yang terkenal ialah Confucius 551 hingga 479 sebelum Masihi. Karya terkenal ialah Luan Yu atau Analects. Zaman dinasti Qin menekankan aspek pemahaman perundangan diasaskan oleh Han Feizi menjadi lebih tersusun apabila Maharaja Shi Huangdi menyeragamkan sistem tulisan. Diperkukuhkan dengan penubuhan sekolah tinggi di Chang'an. Sekolah yang sama turut ditubuhkan di peringkat daerah dan wilayah. Sistem bertambah baik dengan penciptaan kertas oleh Cai Lun. Penghasilan kertas daripada campuran kulit pokok, serpihan keramik kain dan jaring berjaya meningkat. Matlamat sistem pendidikan tamadun Cina adalah untuk lulus peperiksaan perkhidmatan awam, mengekalkan ajaran Confucianism, membezakan golongan elit dengan rakyat, memupuk nilai moral dan etika, memilih pegawai kerajaan. Tahap sistem pendidikan bagi pendidikan rendah, mereka menghafal tulisan serta buku suci tanpa perlu memahami maksudnya. Pada pendidikan menengah, mereka hanya menulis karangan yang sajak. Bagi pendidikan tinggi pula, mereka perlu menterjemahkan dan interpretasikan buku suci serta pelajaran berkaitan dengan etika upacara, adat istiadat dan tanggungjawab rakyat kepada rakyat. Peperiksaan. Dalam tamadun Cina, peperiksaan perkhidmatan awam ialah bahagian paling penting dalam sistem pendidikan dan kehidupan bermasyarakat. Pencapaian dan penguasaan dalam pendidikan membolehkan seseorang individu menerima penghormatan dan meningkatkan taraf sosial ke arah kehidupan yang lebih baik. Tokoh terawal ialah Maharaja Wu dari dinasti Han yang memperkenalkan sistem pendidikan. Sistem pendidikan bermula pada 29 sebelum Masihi hingga 1905 apabila dimansuhkan Maharani Dowager Cixi. Ciri-ciri sistem peperiksaan perkhidmatan awal. Yang pertama, peperiksaan sangat kompetitif. Yang kedua, terbuka kepada golongan lelaki sahaja tanpa mengira latar belakang dan status sosial. Yang ketiga, mengekalkan tradisi dan budaya Cina terutamanya ajaran Confucianisme. Dan yang keempat, melarang sebarang bentuk perubahan untuk mengekalkan keaslian tradisi Cina. Lulus dalam peperiksaan untuk seorang anak lelaki. Seorang individu yang berjaya dalam peperiksaan akan mengharumkan nama keluarga dan kampung yang diwakilinya. Peraturannya ialah dikawal dengan ketat, dilaksanakan di seluruh empayar Cina. Hukuman akan dikenakan jika calon didapati meniru. Calon akan dikuarantin sebelum peperiksaan dijalankan untuk mengelakkan penipuan. Calon yang lulus dengan cemerlang akan diserap ke dalam sistem perkhidmatan kerajaan. Senarai 9 buku suci. Peperiksaan bertumpu pada kandungan 9 buku suci, iaitu 4 buku, The 4 Books, 5 kitab, The 5 Classics, 4 buku merangkumi The Analects of Confucius, The Mencius, The Great Learning, The Doctrine of the Min. 5 kitab mengandungi The Book of Songs, The Book of History, The Book of Rites, The Book of Changes, The Spring of Autumn Annals. Tahap peperiksaan perkhidmatan awam. Tahap pertama, Siu Cai. Diadakan pada peringkat daerah, terbuka kepada semua 2 kali setiap tahun. Diadakan 1 hari. Bilangan calon 500 hingga 2,000 orang. Kadar kelulusan 1.35. Tahap kedua, Juran. Diadakan di ibu kota daerah.
terbuka kepada calon yang lulus tahap pertama. 3 kali setiap tahun, diadakan 3 hari. Bilangan calon 4,800 hingga 10,000 orang. Kadar kelulusan 1.120. Tahap ketiga, Jinshi, diadakan di ibu kota kerajaan. 3 kali setiap tahun, diadakan 13 hari. Calon yang lulus tahap pertama akan beroleh butang keemasan yang akan dilekatkan pada topi, diterima sebagai kaki tangan kerajaan peringkat rendah. Calon lulus tahap kedua memperoleh butang keemasan, mendapat jawatan dalam kerajaan. Rumah mereka akan mempunyai tanda nama yang diletakkan di pintu masuk, mempunyai kaki tangan pengiring. Calon lulus tahap ketiga akan mendapat kedudukan dan pangkat yang tinggi dalam kerajaan dan memperoleh pelbagai keistimewaan untuk diri, keluarga dan kampung. Proses membuat kertas mempunyai 9 langkah. Yang pertama, mengumpulkan bahan kulit pokok, sepihan rami kain dan jari ikan. Yang kedua, kesemua bahan direndam di dalam air. Yang ketiga, persiapan untuk merebus. Yang keempat, proses merebus dilakukan. Yang kelima, rebusan dikumpulkan di dalam satu bekas. Yang keenam, dikacau sehingga pekat. Seterusnya, dihamparkan pada tikar. Kemudian dijemur di bawah panas matahari dan terakhir menyusun kertas yang sudah siap.